Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik pembelajaran kita pada hari ini ialah pengangkutan di Malaysia dan subtopik pengangkutan darat di Malaysia, pengangkutan udara dan air di Malaysia dan pengangkutan awam di Malaysia. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah untuk mengenal pasti jaringan jalan raya dan jaringan landasan kereta api di Malaysia. Yang kedua, untuk mengenal pasti lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan utama di Malaysia dan memberi contoh pengangkutan awam di Malaysia. Sekarang kita pergi kepada subtopik yang pertama, iaitu pengangkutan darat di Malaysia. Pengangkutan darat di Malaysia terbagi kepada dua, iaitu jalan raya dan landasan kereta api. Sekarang kita lihat jaringan jalan raya di Malaysia. Jaringan jalan raya di Malaysia adalah yang maju dan cekap, di mana ia dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi negara. Dan jaringan jalan raya di Malaysia tertumpu di pantai barat berbanding dengan pantai timur semenanjung Malaysia. Manakala lebuh raya pula dibina untuk mempercepatkan dan memudahkan perjalanan. Terdapat beberapa jenis jalan raya di negara kita, iaitu jalan raya persekutuan, jalan bandaran, jalan berturap dan jalan tidak berturap. Manakala jaringan landasan kereta api di Malaysia, perkhidmatan kereta api di semenanjung Malaysia diuruskan oleh KTMB, iaitu Kereta Api Tanah Melayu Berhad, dan perkhidmatan kereta api di Sabah pula diuruskan oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Sekarang kita lihat jaringan lebuh raya utama di Malaysia. Terdapat 8 lebuh raya utama di Malaysia. Yang pertama adalah lebuh raya utara selatan, menganjur dari Bukit Kayu Hitam di Kedah ke Johor Bahru di Johor. Lebuh raya ini adalah merupakan lebuh raya terpanjang, iaitu 847.7 km. Yang kedua adalah lebuh raya persekutuan yang menghubungkan Pelabuhan Kelang hingga ke Kuala Lumpur. Yang ketiga, lebuh raya Kuala Lumpur Karak. Yang keempat, lebuh raya Pantai Timur yang menghubungkan Karak sehingga ke Kuala Terengganu. Yang kelima, lebuh raya Timur Barat yang menghubungkan Great hingga ke Jenny. Yang keenam, lebuh raya Kuala Lumpur, Gua Musang, Kuala Lipis. 7, lebuh raya Tun Razak menghubungkan Gambang hingga ke Segamat. Sekarang kita lihat lebuh raya yang ke-8, iaitu lebuh raya Pen Borneo yang masih dalam pembinaan yang menghubungkan Sematan di Sarawak sehingga ke Tawau dan Lahad, Tawau dan Sempurna, Sabah. Lebuh raya Pen Borneo adalah merupakan salah satu projek infrastruktur terbesar negara yang menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar-bandar di Sabah dan Sarawak. Sekarang kita lihat jaringan landasan kereta api di Malaysia. Landasan kereta api yang pertama telah dibina dari Taiping ke Port Vale untuk mengangkut biji timah. Landasan ini adalah sepanjang 13 km dan telah dibuka pada tahun 1885. Di semenanjung Malaysia terdapat 2 landasan kereta api utama dan 2 stesen kereta api utama. Landasan kereta api utama di semenanjung Malaysia menganjur dari Padang Besar Perlis sehingga ke Johor Bahru. Kemudian. Dan yang kedua, landasan kereta api dari Tumpat ke Lantan menganjur ke Gemas Negeri Sembilan. Di antara landasan ini terdapat 2 stesen utama, iaitu Stesen Sentral Kuala Lumpur, merupakan pusat pengangkutan rel bersepadu Kuala Lumpur, dan yang kedua, stesen kereta api Gemas, stesen persimpangan antara Pantai Timur dengan Pantai Barat semenanjung Malaysia. Sekarang kita lihat landasan kereta api di negeri Sabah pula, iaitu landasan kereta api di Sabah menghubungkan Tanjung Aru, Papar, Beaufort dan
Tenom. Okay. Di semua negeri di Malaysia mempunyai landasan kereta api kecuali dua negeri, iaitu Terengganu dan Sarawak. Okay. Mengapa tidak terdapat perkhidmatan kereta api di negeri Terengganu dan Sarawak? Okay. Ini kerana yang pertama, kawasan Terengganu dan Sarawak mempunyai pantai yang berpayah, tidak sesuai untuk pembinaan landasan kereta api. Yang kedua, kerana kawasan pedalaman di Sarawak terutamanya adalah yang bergunung ganang. Okay. Yang ketiga, faktornya ialah kebanyakan penduduk bertumpu di sepanjang sungai, terutamanya di negeri Sarawak. Sekarang kita pergi kepada subtopik yang kedua, pengangkutan udara dan air di Malaysia. Pengangkutan udara di Malaysia, Malaysia mempunyai sistem rangkaian lapangan terbang domestik dan antarabangsa yang lengkap, moden dan bertaraf dunia. Menurut sumber Kementerian Pengangkutan Malaysia pada tahun 2017, Malaysia mempunyai 6 lapangan terbang antarabangsa, 16 lapangan terbang domestik dan 18 padang terbang. Manakala pengangkutan air pula, pelabuhan merupakan rangkaian pengangkutan penting untuk aktiviti perdagangan. Kita lihat lapangan terbang antarabangsa yang utama di Malaysia. Kita lihat di Semenanjung Malaysia dahulu. Ini lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Yang kedua, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Yang ketiga, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2. Dan seterusnya adalah lapangan terbang antarabangsa Senai di Johor. Manakala di Sabah pula, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan lapangan terbang antarabangsa Kuching di Sarawak. Manakala pelabuhan utama di Malaysia. Kita lihat dulu ciri-ciri pelabuhan. Terletak di kawasan perairan yang terlindung, mempunyai jaringan dengan kaedah pengangkutan yang lain dan mempunyai jaringan dengan pelbagai aktiviti dan perkhidmatan sokongan. Sekarang kita lihat pelabuhan utama di Semenanjung Malaysia. Yang pertama adalah Pelabuhan Pulau Pinang, merupakan pintu masuk ke Semenanjung Malaysia, mempunyai perkhidmatan feri dan marina. Yang kedua, Pelabuhan Klang, pelabuhan utama yang dikenali sebagai pusat muatan negara untuk kontena tempatan dan serantau, terdiri daripada dua terminal iaitu Northport dan Westport. Yang ketiga, Pelabuhan Tanjung Pelepas, terminal kontena paling canggih di Malaysia, mendapat pengiktirafan sebagai Process Compliant Port atau Terminal of the Year pada tahun 2017 dari Global Ports Forum. Dan yang keempat adalah Pelabuhan Kuantan, menyediakan perkhidmatan pemunggahan, penyimpanan dan pengerahan bagi pukal kering, pecah pukal, pukal cecair dan kargo berbahaya. Seterusnya kita lihat pelabuhan utama di Sabah. Pelabuhan kontena Teluk Sepanggal, pelabuhan khusus untuk mengendalikan kontena, mengendalikan hampir 70% operasi kontena bagi seluruh Sabah. Seterusnya adalah Pelabuhan Bintulu, laluan tunggal ekspor utama negara iaitu gas asli cecair. Di sini adalah Pelabuhan Kuching. Kita pergi kepada subtopik yang ketiga, iaitu pengangkutan awam di Malaysia. Pengangkutan awam di Malaysia terbahagi kepada 3, iaitu bahagian darat, air dan udara. Pengangkutan awam bahagian darat terbahagi kepada 2, iaitu jalan raya dan jalan kereta api. Contoh pengangkutan awam bahagian jalan raya adalah seperti bas, teksi dan e-panggilan ataupun e-hailing. E-panggilan ini adalah merupakan
proses menempah atau memesan kereta atau pengangkutan awam melalui komputer atau peranti bergerak seperti perkhidmatan Grab ataupun perkhidmatan Maxim. Contoh pengangkutan awam jalan kereta api adalah seperti rel bersepadu iaitu monorail, KTM komuter, KTM antara bandar, LRT, MRT, ERL dan ETS. Pengangkutan awam air pula contohnya adalah seperti feri, kapal dan bot, dan pengangkutan awam udara adalah seperti kapal terbang. Ini adalah merupakan contoh pengangkutan awam jalan raya dan jalan kereta api. Jalan raya ada bas dan teksi. Kalau contoh jalan kereta api pengangkutan awam adalah LRT, MRT dan ETS. Contoh pengangkutan awam bahagian air pula ada feri dan bot, dan contoh pengangkutan awam untuk udara adalah kapal terbang. Kita imbas kembali pembelajaran kita pada hari ini ialah kamu telah belajar jaringan pengangkutan di Malaysia iaitu ada jalan raya atau lebuh raya, landasan kereta api, lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan utama. Dan pengangkutan awam di Malaysia, ini adalah contohnya. Jadi untuk latihan hari ini, buat modul geografi tingkatan 2 iaitu di muka surat 21 hingga 26. Kamu boleh rujuk video ini dan juga rujuk buku teks untuk menjawab soalan modul. Itu saja untuk hari ini. Selamat belajar di rumah dan selamat membuat latihan.